Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Tajuk yang saya pilih ialah tujuan hidup. Okey. Bercakap mengenai kejayaan di dunia dan di akhirat, setiap orang mempunyai pandangan dan idea masing-masing mengenai kejayaan yang ingin dicapai. Sebelum kita bercakap lebih panjang mengenai kejayaan, eloklah kalau kiranya saya fokuskan kepada apakah tujuan kita hidup sebenarnya. Okey, sebelum itu, pernahkah kita terfikir dari manakah kita datang? Mungkin daripada kandungan, daripada perut rahim, alam rahim, saya tak tahu. Alam rahim. Dan untuk apa kita hidup sebenarnya, dan seterusnya ke mana arah hala tuju kita selepas itu. Okey, bercakap mengenai tujuan hidup, kita mempunyai pandangan yang berbeza. Bagi saya, tujuan kita hidup di dunia ini adalah untuk beribadat dan menjalankan suruhan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bagi yang beragama Islam. Mari kita renung sejenak mengenai senario ini. Seorang fanatik bola sepak, apa yang difikirkan hanyalah bola. Dia sanggup berjaga malam untuk melihat pertandingan bola sepak, tidur dengan bola mungkin. Dan kalau kita panggil dia hamba bola, adakah dia suka? Semestinya taklah kan. Mesti dia marah kalau kita panggil dia hamba bola. Senario kedua, kalau kita katakan seorang playboy yang menjadi hamba perempuan, yang mana dia suka bertukar-tukar perempuan lah. Jadi kalau kita panggil dia hamba perempuan, adakah dia suka? Semestinya taklah kan. Untuk senario ketiga, kalau kita katakan dia hamba Allah, dia hidup di dunia ini untuk beribadat, dia menjalankan suruhan yang Allah tetapkan, dan kita panggil dia hamba Allah, adakah dia suka? Semestinya dia suka. So, jiwa kita lebih kepada hamba Allah, tidak terjadi kepada hamba perempuan, hamba bola. So, kita tahu tujuan kita hidup ialah untuk menjadi hamba Allah. Seterusnya, setelah kita tahu apa tujuan hidup kita, selepas itu apa yang boleh kita fikirkan ialah kejayaan. Bagi saya, kejayaan ni boleh dibahagikan kepada dua, iaitu pertama kejayaan di dunia, dan yang kedua ialah kejayaan di akhirat. Bagi kejayaan di dunia, kita mendapat pendidikan awal, belajar tinggi, sampai ke Menara Gading, dan seterusnya kita mencapai apa pangkat, kejayaan dan kedudukan kita sekarang. Dan seterusnya, apa yang kita boleh cakap itu ialah kita memiliki luaran sahaja, kejayaan luaran. Dan kejayaan di dunia yang spiritual, iaitu kejayaan, ketenangan hati, kebahagiaan yang boleh kita capai melalui perkahwinan, dan mungkin membahagiakan orang lain. Dan seterusnya, bagi kejayaan di akhirat, setelah kita membuat segala ajaran dan suruhan yang telah ditetapkan, kejayaan di akhirat boleh kita katakan kita mendapat redha Allah, iaitu mendapat keampunan Allah setelah kita mengikut segala perintahnya. Dan seterusnya, setelah kita mendapat keredaan dan keampunan Allah, kita akan
mendapat jalan yang mudah untuk mencapai masuk syurga. Kalau kita tengok isu semasa sekarang, sesetengah orang dia akan mengalami sakit jiwa ataupun sanggup membunuh diri di kemuncak kejayaan dia. Contohnya para jutawan, artis, memiliki pangkat, kedudukan, kecantikan dan segala-galanya. Namun mereka sanggup membunuh diri, sanggup melakukan sesuatu yang memberi kesan negatif terhadap diri sendiri. Contohnya pengambilan darah, alkohol yang berlebihan dan sebagainya. Sebagai kesimpulan, boleh dikatakan sebelum kita mencapai kejayaan di dunia dan akhirat, kita perlu tahu apakah tujuan hidup kita sebenarnya. Setelah itu, barulah kita akan mencapai kejayaan yang hakiki. Sekian, terima kasih.